Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me, Muhammad Afiq Daniel bin Haznan with Irham Rusli, Anir Izan and Azir Rifki will explain to you on the topic of food microbiology in types of microbes. Okay, there is five types of microorganisms, and that is bacteria, fungi, protozoa, algae, and virus. These are some structure that we can see on the screen, and there is still more structure and forms that we can find for each of these microorganisms. Okay, types of microbes in food. Usually, bacteria and fungi are the most common microbe to be found in food. And as an example for fungi, if we left bread for a couple of days without keeping it on a suitable place, we can see the change of the food spoilage. On the bread, we can see the fungi growth on the bread. We can see the change of the texture and quality. And that is why microbes may change the texture or quality of food. But some of microbe can give benefit, and some of the microbe can give negative effects like illness and sick. Go to the next. Bacteria that involves in food. Okay, the first bacteria is spoilage. Bacteria that are spoilage bacteria may change the food texture and quality, and we can see it by with our naked eyes. And also, if we eat the food that has been spoilage, it can cause us illness. We go to the next, pathogenic bacteria. Okay, we can see a pathogenic bacteria, the food will remain, um, will have no change of the texture and the quality. We can see at all any change of the food, and we will see it as a good food, but it actually has a pathogenic food. How pathogenic food? Pathogenic bacteria can affect food? If a food that is left on an open place and did not kept well, the pathogenic bacteria may grow on that food. It also can cause illness. And lastly, beneficial bacteria. Okay, what is beneficial bacteria? Beneficial bacteria can help to fight bad bacteria in human bodies. As an example, we can found in the Yakult drink. If we take the Yakult drink, the bacteria that used in the Yakult can help to fight the bad bacteria in our body. That's all. We go through to our next members. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Irham bin Rosli, and now I want to talk about characteristic of microorganisms. And firstly, we go to yeast. Yeast are unicellular. Unicellular ni maksudnya dia mikroorganisma yang terdiri daripada hanya satu sel. And secondly, yeast are non-motile. Non-motile means dia tak ada kemampuan atau structure untuk dia bergerak. So, dia tak boleh nak bergerak dengan sendirinya. And then yeast have a oval, spherical or elongated. So means yeast ni ada bentuk bulat, bentuk telur, bentuk panjang. And then dia ada have a big nucleus and a thick membrane cell and have a cell wall. So macam kita tengok kat gambar tu dia ada nucleus yeast ni dia ada nucleus, ada membrane cell yang tebal dan juga dia ada dinding sel. And seterusnya reproduces through budding. Budding ni maksudnya dia adalah apa yang saya baca, apa yang saya faham lah. Apa yang saya faham, budding ni adalah macam belahan dua-dua. Belahan dua-dua means dia satu mikroorganisma dan apabila dia membelah diri dia, tu cara dia membiak, dia akan ada lagi satu mikroorganisma sel yang baru. So means macam dia adalah asex lah. Pembiakan seks. Pembiakan seks ni maksudnya dia tak perlukan induk lain untuk dia membiak. Dia hanya perlukan satu induk saja, means dia perlukan diri dia saja untuk membiak. And then yeast are used in baking industry and in the production of ethanol.
So, maksudnya yeast ni diguna untuk baking, juga production of ethanol. Production of ethanol ni biasanya diguna proses penapaian. Proses penapaian ni dia tukar bahan makanan tu yang melibatkan dan proses untuk tukar bahan makanan tu dia melibatkan mikroorganisma. Kebanyakan biasanya macam daripada glukosa kepada alkohol. So dengan cara kehadiran yeast ni lah, yeast ni merupakan ejen untuk bagi penapaian tu dan proses penapaian daripada glukosa ke alkohol. Example of yeast, cerevisiae. And then we go to molds. Molds is multicellular. Multicellular means dia mikroorganisma yang terdiri daripada 2 sel. And molds are non-mortal too, macam saya terangkan tadi. And then shape, size and color of spores are used for taxonomic classification. Taxonomic classifications ni taxonomic classification ni adalah macam dia dikumpulkan dan diklasifikasikan mengikut ciri-ciri sepunya diorang lah. Apa yang sama, shape ke size ke macam tu. Found in damp, dark or steam filled areas. So dia kebanyakannya dijumpai oleh dekat tempat yang gelap, tempat warm macam tu. An example of molds are mucor. So dalam gambar ni mold ni dia di-reproduce first oleh hypha. Hypha ni function dia adalah untuk menyerap nutrien daripada jirin jirin apa jirin leput. Dia menyerap nutrien daripada jirin merput. So hypha ni kebanyakan mold, hypha adalah kaedah utama diorang untuk pertumbuhan vegetatif lah. Pertumbuhan vegetatif ni macam contohnya halia. Halia kan kalau korang ambil, korang tanam balik kan, lepas tu nanti dia tumbuh balik dahan dia. Macam tu lah. Macam tu lah juga. And then we go to bacteria. Bacteria is unicellular and then reproduce through conjugation or budding asexual. Conjugation ni dalam bahasa Melayu dia konjugasi. Konjugasi ni macam ada 2 bakteria and then ada satu bakteria ni dia akan keluarkan satu tube pergi ke satu bakteria ni, tube protein, dan dia akan salurkan gen dia lah. Dia akan salurkan gen dia ke dalam bakteria lagi satu. So and then itulah konjugasi. So commonly have different shape such as bacillus, rod, cocci, sphere and spiral. So and then you can see the picture. Okay. Next. Okay. This all from me. And then go to the next slide. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang saya akan teruskan dengan important of microorganism in food. Okay, dekat sini kita boleh nampak ada 3 jenis microorganism iaitu bakteria, molds dan yeast. Okay, kita teruskan dengan bakteria. Okay, saya akan terangkan important bacteria in food. Okay, bakteria ni ada setengah bakteria dia desirable bacteria dan ada lagi setengah dia undesirable bacteria. Okay. Desirable bacteria are functional in fermented food and organic compounds. Dia berfungsi dalam penapaian makanan dan organic compound lah. Okay. Undesirable bacteria pula dia boleh menyebabkan food dan keracunan makanan dan spoilage dekat food lah. Okay, example of bacteria yang boleh saya bagi tahu iaitu lactic acid bacteria. Okay, karakter of lactic acid bacteria ni dia boleh ferment karbohidrat dan menghasilkan
relative large quantities of lactic acid. Okay, sekarang saya akan teruskan dengan moles. Okay, kebanyakan moles ni dia biologically dia aktif dekat biologically active compound ya including acid. Contohnya citric dan gluconic acid. Okey, contoh citric dan gluconic acid ni uh, dia dia boleh dia digunakan dekat makanan untuk kontrol insek serangga iaitu serangga, fungus patogen, cacing dan ada selain organisma yang lain untuk merosakkan makanan tersebut. Semua itulah. Okey. Selain itu dia juga uh, dia juga berguna dekat pembuatan cheese. Contoh mods iaitu Penicillium liquor 40. Liquor 40 dalam pembuatan liquor 40 cheese. Okey, seterusnya iaitu yeast. Okey. Yeast ni dia dia digunakan ataupun lagi bagus dia penting dalam pembuat bioprocessing makanan dan menghasilkan food additives. Okey, food additives ni dia adalah penambah perisa dekat makanan. Okey, contohnya iaitu Brettanomyces. Okey, iaitu dia menghasilkan asid dan dia menggunakan lactic fermentation dekat Belgian dan English beers. Beer lah minuman tu sebagai secondary yeast. Okey. Reference rujukan yang saya tengok ni ialah dari Principle into Practice by Osman Akman dan Farouk Buzokri 2016. Okey, itu saja dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Azhar Rifki Hakim. Today I will talk about important bacterial groups in food. So we go to the next slide. Okay, lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria in gram-positive bacteria. They use for fermentation of carbohydrate. They also contribute to the taste and texture of fermented products and inhibit food spoilage bacteria by producing growth inhibiting substance and large amount of lactic acid. Maksudnya kat sini, lactic acid bacteria ni dia membantu penapaian makanan. Dia juga menyumbangkan kepada rasa dan tekstur pada produk penapaian itu dan dia menghasilkan satu lactic acid untuk menghalang bakteria dari merosakkan makanan. So kita ke next slide. Acetic acid bacteria. Okay, dia in group of gram negative, which is oxidized sugar or ethanol and produce acetic acid during fermentation. Maksudnya kat sini waktu penapaian dia menghasilkan acetic acid, which is dia guna untuk oxidize gula atau ethanol waktu penapaian. So kita ke next slide. Okay, propionic acid bacteria. Propionic acid inhibits growth of mold and various bacteria and is used as a preservative for food. Maksudnya kat sini kegunaan bakteria ini adalah untuk mengawet makanan supaya tahan lama. So kita menggunakan propionic acid bacteria untuk mengawet bahan seperti roti dan baked goods as in sodium or calcium salt, animal feed dairy or as in ammonium salt and grains. So dia guna propionic ni untuk memastikan bahan-bahan tersebut kekal tahan lama. So kita pergi ke next slide. Okay, proteolytic bacteria. Dia mendigest the albumin. So function proteolytic bacteria they used to produce protease enzyme, which are enzymes that can break down peptide bonds in
protein molecule. Maksudnya kat sini photolytic bacteria ni digunakan untuk memecahkan atau memutuskan rantaian peptide bonds, rantaian peptide tu dalam protein molecule untuk dia juga menghasilkan protease enzim untuk makanan seperti telur. Dia menghasilkan untuk mendigest albumum telur. So kita ke next slide. Okay, the last one is sacharolytic bacteria. Ia digunakan untuk bakteria ni digunakan untuk extract energy through oxidation of carbohydrate, and dia boleh digelarkan sebagai sacharolytic. Okay, sacharolytic ni adalah satu proses biologi untuk mengeluarkan gula, untuk mengeluarkan tenaga pada makanan lah. Dia untuk memecahkan karbohidrat untuk mengeluarkan glukosa, amino, asid dan lipid dan sebagainya. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih.